Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua murid-murid pelajar-pelajar tingkatan 4. So, hari ini video ini kita bincang subjek matematik tingkatan 4. Ya. Okey, buka dulu buku teks muka surat 143. Kita tengok bagaimana mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. So di sini kamu boleh baca rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat, graf tak terarah dan berpemberat, atau graf tak terarah dan tak berpemberat. So, kita untuk melukis rangkaian ini kita masih lagi terikat dengan apa yang kamu sudah belajar sebelum ini, iaitu graf yang terdiri daripada bucu dan tepi. Okey, so di sini kita fokuskan kepada rangkaian pengangkutan dan juga rangkaian sosial. So rangkaian pengangkutan sebelum ini kita sudah tahu rangkaian pengangkutan merujuk kepada seperti mana yang kamu boleh tengok di muka surat 143 ya. Rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf berpemberat dan tak berpemberat. Boleh mewakili pemberat itu boleh mewakili jarak, masa perjalanan atau kos perjalanan. Pemberat ini kalau kamu tengok dari sekali imbas dalam bentuk graf dari sini. Contoh ini bucu. Ingat lagi ini kita ulang kaji saja. So ini adalah kita sebut sebagai bucu. Ini bucu. Ini kita sebut sebagai tepi. So pemberat itu adalah merujuk kepada nilai yang kita tuliskan pada tepi. Okey, itu pemberat dia. Okey, pemberat boleh mewakili jarak, masa perjalanan, boleh mewakili jarak, masa perjalanan ataupun kos bagi satu-satu pergerakan, kos perjalanan. Okay, sistem navigasi terkenal dalam rangkaian pengangkutan dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS. Rajah di sebelah menunjukkan rangkaian transit kereta api yang terdapat di KL. Ya ni. Nah. Surat 143. Okey. Itu tentang rangkaian sekejap. Jadi kalau rangkaian pengangkutan bucu ini agak-agak apa benda? Yes, ini adalah mewakili lokasi ataupun tempat. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dimaksudkan dengan rangkaian sosial. So rangkaian sosial adalah merujuk kepada hubungan antara melibatkan bucu dan tepi, melibatkan interaksi antara masyarakat. Contohnya, rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Walaupun rangkaian sosial menjadi suatu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda sebagai seorang murid harus berhati-hati dan bersederhana dalam penggunaan rangkaian sosial agar tidak leka, terpedaya atau tertipu. Tapi mudahnya dalam konteks pandemik COVID-19 sekarang ni, kita sangat bergantung dengan rangkaian sosial untuk pelbagai aktiviti, terutamanya pendidikan, ya. Okey. So kita tengok kita tengok contoh. Okey, nak pilih contoh. Teacher terus masuk kepada praktiskan diri 5.1D. Okey, praktiskan diri 5.1D ya. Kita bincang praktiskan diri 5.1D. Okey.
Tengok jadual 1, jadual 1 dan jadual 1, jadual 2 dan rajah 1. Jadual 1 adalah tentang nama tempat. Jadi di sini nama tempat mewakili Bucu. Nama tempat mewakili Bucu. Okey, pengesan jadual 2, pengesan Bucu dan jarak kilometer. So pengesan jarak mewakili tepi. Okey, rajah 1. Rajah 1 dan jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Rajah 1 menunjukkan graf tak terarah dan yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. Lengkapkan rajah 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. So dalam soalan asal apa yang ada? Okey, ini graf ini rajah 1, rajah asal. Rajah asal. Okey, lengkapkan rajah 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Tak terarah maknanya tepi kita ini adalah tanpa anak panah. Tanpa anak panah. Okey, tanpa anak panah, tanpa simbol anak panah. Berpemberat. Berpemberat pula adalah inilah berpemberat. Istilah berpemberat inilah yang kita kena tekankan di sini. Kita mau pindahkan maklumat dalam jadual 2 ke dalam rajah 1 ini ataupun kamu punya graf ini. Okey, so daripada jadual 2, rujuk kamu punya buku teks muka surat 145. Muka surat 145 praktis sendiri 51D. Okey, di situ kita boleh tengok jarak dalam unit kilometer. KS ke M 8 kilometer. KS ke M 8 kilometer. Jadi kamu pun lukislah. Sambungkan, tulis 8. Okey, lepas tu apa lagi? K ke M 8.4. K ke M 8.4. 8.4 lagi. K ke T 5.2. K ke T 5.2. 5.2. S ke T 5.9. 5.9. S ke M 3.5. 3.5. S ke KS 11. CJ ke S 4.9. CJ ke KS 15. 15. CJ ke T 10. Ini tadi 4.9, sini 10. Okey, boleh nampak kah? Okey, dah lengkap. Macam inilah kamu punya lukisan graf tak terarah dan berpemberat yang lengkap berdasarkan maklumat yang diberi dalam jadual 2. Okey, seterusnya soalan B. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. So di sini kata kuncinya adalah kita mau apa dia? Kita mau pokok. Ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan pokok? Dalam video sebelum ini teacher sudah terangkan pokok adalah bilangan bucu sama dengan bilangan tepi. Bilangan tepi NE. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, tapi di sini kita dibagi lebih spesifik yang mana keadaannya setiap tempat hanya dilalui sekali. Setiap tempat hanya dilalui sekali.
Okey, so katakan kita mau nilai pemberat minimum. Bila pemberat minimum, korang kena libatkan pemberat ataupun jarak yang pendek-pendek. So, mana jarak yang pendek-pendek? Okey, kita mesti mau libatkan 3.5. Apa lagi? Sekejap. Sebelum itu kita tentukan dulu berapa tepi yang boleh kamu libatkan dalam soalan ini. Okey, di sini kamu punya bilangan bucu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu. Bermakna kamu punya NE sama dengan 6 tolak 1 sama dengan 5. Maknanya kita boleh libatkan 5 pemberat sahaja. 5 pemberat sahaja. So kita pilih 5 yang paling rendah, 5 nilai pemberat yang paling kecil sebab kita mau hasilkan nilai minimum. Okey, 1. Mana lagi? 2, 3, 4, 5. So ini pemberat minimum. Jadi pemberat minimum ini melibatkan titik-titik semua mesti titik atau bucu mesti semuanya dilibatkan. Okey, tapi dengan syarat soalan nombor 1B minta kita lalui satu tempat sekali sahaja. So let's say kita bermula dari M. Okey, kita mula dari M. M ke S. Ini kita mau kan? M ke S. Ini pun kita mau, tapi ini kita tak mau. So kita ambil yang ini, ambil yang ni. Okey, kita padam dulu. Libatkan yang mana yang terbulatkan saja dulu Kita mau tunjukkan dia punya bentukan tadi. Okey, yang dibulatkan saja, yang ini tidak mau. Okey. So kita ada pilihan ni untuk membentuk nilai minimum. Tapi kalau kamu tengok di sini, kalau kita ambil laluan ini sebagai pokok, kan? Ini pokok sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Kita ada 6 bucu. 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tepi. Yes, ini pokok. Tapi soalan 1B mau kita lalui satu tempat atau bucu sekali sahaja. So macam mana kita mau lalui S ni sekali saja kalau dia punya bentuk macam ni? Kan? Kita jalan, katakan kita mula dari KS. Jalan pergi M, pergi S, lepas tu pergi T, lepas tu pergi K. Mau pergi CJ. Macam mana kan? Tak dapat. Kita kena lalui T, kena lalui S lagi baru pergi CJ. So tidak boleh. Ini tak boleh. Jadi kita punya pilihan yang kedua adalah kita cari nilai yang lebih possible. Okey, bila yang ini tidak dapat. Bila yang ini tidak dapat, kita mesti mau kita cari jalan lain. Tapi masih lagi melibatkan jarak-jarak ini, masih lagi melibatkan kebanyakan jarak-jarak terpendek ini. Tapi tidak semualah. Bukan semua-semua ni lah, kita kena cari jarak yang lain lagi tadi. Okey, jadi di sini daripada KS ke M 8 km, M ke S 3.5 km. Daripada sini kita tak boleh pergi sini sebab kita tak dapat lalu sini. Lalu CJ. So kita kena juga lalu sini. Jadi kita ambil laluan ini, kita tak ambil laluan ini. Okey, macam mana pula daripada CJ kita mau pergi T? Ada laluan ke tadi? Daripada CJ ke T, yes, ada laluan iaitu berapa? 10 km. So daripada T ke K bolehlah sambung. Jadi kita tengok di sini semua merujuk kepada semua bucu dilalui satu kali sahaja. Kita ada 6 bucu.
Dan kita juga ada 1, 2, 3, 4, 5 tepi. So menepati ciri graf pokok. Okey, jadi kita tengok hasil tambahnya pula. 8 tambah 3.5 tambah 4.9 tambah 10 tambah 5.2. Okey, itulah hasil pemberat minimum yang kita hasilkan daripada pokok ini tadi ya. Okey, soalan 1B settle. Soalan 1C, berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Kira je semua ni, dapatlah jawapan. Okey, itu kira sendiri Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Jadual di bawah menunjukkan 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Makanannya ada nasi ayam, nasi lemak, nasi goreng dan mi goreng. Nama murid pula Melvin, Raj, Helen, Wong, Ain. Okey, kita tengok dulu di sini. Makanan dengan nama murid. Okey. Makanannya ada nasi ayam, ada nasi lemak, ada apa lagi? Ada nasi goreng dan ada mi goreng. Manakala nama murid pula, kita senaraikan satu-satu. Mervin, Raj, Helen, Wong, Ain. Mervin, Nurul, Atikah, Eti Ain tadi saja. Eti untuk Atikah. Ain dan Puspa, P. Lepas tu kita ada Helen, Julia, Nurul, Farouk, F. Puspa. Okey, kemudian untuk mi goreng, Farouk sudah ada, Atika sudah ada, Raj sudah ada, Wong sudah ada, Julia, J sudah ada. Okey, so ada berapa bilangan makanan di sini? Yes, ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan ada berapa bilangan murid yang terlibat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang murid yang terlibat. Soalan yang pertama, lukis satu graf berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. Macam mana kamu mau lukis graf ini? Mana satu maklumat yang kita mau jadikan bucu, mana satu maklumat yang kita mau jadikan tepi. So, untuk itu kita tengok muka surat 144, tip yang diberi. Okey, tip yang diberi ialah pilih maklumat yang tidak bersilang sebagai tepi. Okey, kalau kamu tengok sini, makanan dia sebut sekali saja kan? Nasi ayam, nasi lemak, nasi goreng, mi goreng, sebut sekali saja. Pilih maklumat yang tidak bersilang sebagai tepi. Okey, seterusnya nama murid pula. Nama murid Melvin, Raj, Helen, Wong itu kita ada 10. Tapi sekejap maklumat tip ini macam tak berapa ngam lah ini tip. Pilih maklumat yang tidak bersilang sebagai tepi. Okey, tak apa. Kamu tengok dulu secara logiknya. Mana satu bucu? Yang lebih banyakkah ataupun yang lebih sikit? Bucu. Kalau tepi, kita boleh ada berbilang tepi. Kita boleh ada gelung. Kita boleh ada dalam graf mudah tiada berbilang tepi, tapi kita masih lagi boleh ada berbilang tepi untuk graf lain, graf yang bukan graf mudah kan. Okey, so secara logiknya bucu adalah makanan kan, iaitu ada 4 saja. So kita andaikan dulu makanan itu sebagai bucu. So kita ada 4. Okey, iaitu nasi ayam,
nasi lemak, nasi goreng, mie goreng. Okey, tengok dulu. Nampak ah? Okey, kita tengok di situ makanan, nama murid nasi ayam. Okey, sorry. Kita tengok dulu nama murid, Mervin. Mervin nampak di mana nama dia? Nampak dalam nasi ayam dan nasi lemak kan? Nasi ayam dan nasi lemak. Okey, jadi kita hubungkan nasi ayam dengan nasi lemak menggunakan nama si Mervin. Gitu. Okey, terusnya Mervin settle. Raj pula. Raj kita nampak dia suka nasi ayam dan juga mie goreng. So nasi ayam dan mie goreng ini adalah hubungan baik antara si Raj, nasi ayam dan mie goreng. Raj. Okey, seterusnya Raj settle. Helen, nasi ayam dan nasi goreng. Nasi ayam dan nasi goreng. Si Helen. Okey, lagi Helen settle. Wong suka nasi ayam dan mie goreng. Nasi ayam dan mie goreng. Okey, Wong suka nasi ayam dan juga mie goreng. Oh, macam si Raj dia kan? Nasi ayam dan mie goreng. Nasi ayam dan mie goreng. Si Wong. Tengok kita sudah nampak di situ berbilang tepi antara NA dan MG. Berbilang tepi. Okey, Wong settle. Ain pula. Ain suka nasi ayam dan nasi lemak. Nasi ayam dan nasi lemak. So di sini nasi ayam dengan nasi lemak juga adalah untuk Ain. So juga membentuk berbilang tepi. Okey, Ain settle. Nurul suka nasi lemak dan nasi goreng. Nasi lemak dan nasi goreng. Okey, Nurul suka nasi lemak dan nasi goreng. Okey, lagi Nurul settle. Okey, dia cuba buat balik supaya nampak besar sikit. Tadi yang kecil. Okey, kita tengok Mervin. Mervin tadi, Mervin nasi ayam dan nasi lemak. Nasi ayam, nasi lemak. Mervin. Terusnya Raj. Nasi ayam dan mie goreng. Nasi ayam dan mie goreng. Raj. Okey. Helen. Nasi ayam, nasi goreng. Nasi ayam, nasi goreng. Helen. Wong, nasi ayam, mie goreng. Nasi ayam, mie goreng. Wong. Ain, nasi ayam, nasi lemak. Nasi ayam, nasi lemak. Ain. Okey, lagi Nurul, nasi lemak dan nasi goreng. Nasi lemak, nasi goreng. Nurul. Okey, Atika. Nurul. Atika pula. Atika, nasi lemak, mie goreng. Nasi lemak, mie goreng. Atika. Okey, Ain sudah, Puspa. Atika sudah, Puspa. Puspa suka nasi lemak dan nasi goreng. Nasi lemak dan nasi goreng. Si Puspa. Okey.
Si Julia suka nasi goreng dan mie goreng. Nasi goreng dan mie goreng makanan si Julia. Okay, si Farouk pula. Si Farouk suka nasi goreng dan mie goreng. Nasi goreng dan mie goreng. Oh, bercewek kali dia sama si Julia ni. Sama dia punya favorite kan? Okay. Dah settle. Habis kan? Habis sudah semua. Inilah kamu punya graf berbilang tepi berdasarkan jadual yang diberi. Okey, soalan 2B. Antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Berikan justifikasi. Okey, ini kamu boleh jawab sendiri ya. Apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Okey, ada berapa bilangan darjah di sini? Darjah adalah, macam mana kira darjah? Ingat lagi? Ingat lagi macam mana kira darjah? Macam mana kira darjah? Darjah sama dengan jumlah darjah sama dengan 2 darab bilangan tepi, yaitu berapa bilangan tepi yang kamu ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. So 2 kali 10 20 darjah. So macam mana kamu mau kaitkan bucu dengan bilangan tepi? Okay, kamu tengok untuk jenis makanan ada 4. Tapi untuk setiap jenis makanan kita ada 5 orang murid. Nama murid. 5 orang murid yang gemarkan makanan tersebut. Jadi 4 kali 5 20. Bilangan makanan darab bilangan murid untuk setiap jenis makanan. Antara grafik. Okey, soalan nombor 2D. Soalan nombor 2D. Antara grafik berbentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Mestilah graf kan, sebab kalau graf kita boleh nampak terus siapa suka makanan itu ini, ada berapa orang yang suka makanan yang sama, begitu. Tapi kalau kita lukis dalam bentuk jadual, jadual korang kena pikir-pikir lagi, cari-cari lagi nama kan. So itu kamu susun ayat sendiri ya. Okey, soalan nombor 3E. Okey, ini kamu boleh buat sendiri. Kita pergi kepada praktis Kendiri 5.1i. Okey, praktis Kendiri 5.1i, muka surat 147. Muka surat 147. Okey, soalannya yang pertama. Baik, memang ada satu soalan je pun. Okey, soalan pertama. Encik Maswi bekerja di Kulai. Beliau ingin melawat keluarganya di Miri pada suatu hujung minggu tertentu. Pada hari Jumaat, waktu bekerja Encik Maswi akan tamat pada pukul 12.30 tengah hari. Jadual di bawah menunjukkan pilihan laluan penerbangan domestik pada hari Jumaat dan hari Sabtu minggu tersebut oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Okey, soalan 1A. Tentukan penerbangan yang paling murah dari Johor Bahru ke Miri. Okey, kita tengok apa pilihan yang ada. Johor Bahru ke Miri. Hari Jumaat, direct flight tiada. Hari Sabtu, yes. Harganya. Okey, kita tengok dulu. JB. Okey. Untuk mudahnya kamu buat dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk graf. Okey, supaya kamu nampak perbandingan antara pilihan-pilihan penerbangan yang ada. Okey.
melibatkan 3 bucu, JB, Miri dan kucing. Ada penerbangan daripada JB ke Miri. Okey, sekejap. Ini adalah bentuk graf apa? Terarahkah tak terarah? Yes, ini adalah graf terarah sebab melibatkan arah kan? Melibatkan arah. So, daripada JB ke Miri, kita cuma ada satu pilihan yang flight, direct flight, iaitu harganya 239.9. 0.3. 239.3 maknanya 30 sen. 30 sen pun mau berkira kan? Okey, 239.3. Okey, seterusnya kita tengok jadual JB ke kucing. Ada berapa? Ada dua pilihan. Yang pertama 144.3, yang kedua 124.3. Okey, ini pada hari Jumaat. Okey, lepas tu kucing ke Miri. Kucing ke Miri pun ada dua. Yang pertama 149, yang kedua sama juga harganya 149, tapi kita punya masa perjalanan itu lain kan. Okey, jadi kita tengok ini untuk hari Jumaat. Untuk hari Sabtu pula, untuk hari Jumaat dia tiada penerbangan. Dia tiada direct flight. Ini untuk hari Jumaat. Untuk hari Sabtu kita ada JB. JB kucing Miri. JB kucing Miri. Inilah baru kita boleh direct flight 239.3. Lepas itu JB ke kucing 174.3, 154.3. Lepas tu kucing ke Miri. Bolehlah lukisan anak panah sendiri ya. Teacher mau tunjukkan di sini dia punya kos saja. Satu ini 84, satu lagi 64. Okey, cuba kamu tengok perbandingan. Manakah penerbangan yang paling murah daripada JB ke kucing? So di sini hari Jumaat kita tiada pilihan. Kita tiada direct flight, tapi kita boleh melalui kucing. So pilihan kita yang ada ialah 144.3 dengan 149 atau 124.3 dengan 149. Tapi sempatkah? Cuba tengok, sempat tidak? Sempat juga kan, dua-dua pun sempat. Kalau dia gerak jam 4.30 dari JB, ini dari 4.30, yang ini ya, ini jam 4.30 dia sampai pergi kucing jam 5.55. Lepas itu flight dari kucing ke Miri mana-mana sejak, dari jam 8 kah atau jam 9.55 pun boleh, mana-mana sejak boleh. Jadi pilihan yang kedua pula ialah yang ini, flight jam 8 sampai kucing jam
9.25, daripada Kuching ke Miri jam 9.55 sampai jam 11. So inilah yang lebih dekat kan, 124, 149. Okay, penerbangan yang paling murah dari JB ke Miri. Kalau kita tengok pula hari Sabtu. Untuk hari Jumaat ini yang paling murah. Ini. Jadi kita ini yang paling murah. So inilah. Ini dengan ini. Ini untuk hari Jumaat. Untuk hari Sabtu pula. Untuk hari Sabtu direct flight 239.3, transit di Kuching 174.3 dengan 174.3 ini dia sampai pergi Kuching jam 7.30. So dia boleh ambil mana-mana flight dari Kuching ke Miri itu, sama ada ambil 84 atau 64, mana-mana pun boleh. Tapi kalau dia ambil dari kalau dia ambil berapa ini? Kalau dia ambil flight jam 12.05 minit. Yang ini. Kalau dia ambil ini, dia sampai pergi Kuching jam 1.30. So dia tidak boleh ambil flight jam 8.35 itu. Dia pun tidak juga boleh ambil flight jam 11.45 itu. So ini adalah bukan pilihan, langsung bukan pilihan. Tak boleh ambil yang ni langsung. Jadi dia kena ambil yang ni. So dia memang kena ambil yang ni, sebab barulah dia boleh sempat dua-dua ni. Dari Kuching ke Miri. Dari Kuching ke Miri dah ada dua pilihan. Takkanlah korang mau ambil yang mahal kan? Tapi kalau banyak duit, why not kan? Ini lagi laju. Tapi di sini kita mau yang lebih murah. So ini. Jadi untuk hari Jumaat kita punya flight harganya berapa? Tambah 124.3 tambah 149, 273.9. 273.3. Untuk hari Sabtu kita punya flight ialah harganya 174.3 tambah 64, 238.3. So mana yang lagi murah? Tentukan penerbangan yang paling murah dari Johor Bahru ke Miri. Jawapannya adalah hari Sabtu pada jam 6.05 minit, iaitu 174.3. Sampai di Kuching pada jam 7.30. Dari Kuching kita ambil flight jam 11.45 sampai di Miri pada jam 12.50. Dah. Soalan 1B. Tentukan pilihan penerbangan terbaik yang harus dipilih oleh Encik Maswi jika beliau perlu balik ke Semenanjung Malaysia pada hari Ahad. Beri justifikasi anda. Kalau kamu kan antara dua ni, mana yang kamu ambil? Yang ni flight jam hari Jumaat. Jumaat sampai. Malam Jumaat sudah sampai. Hari Jumaat malam sudah sampai. Yang lepas tu balik Ahad. Yang ni hari Sabtu tengah hari sampai. Balik pula hari Ahad sudah. Beza antara dua ni adalah berapa? 273.3 tolak 238.3. Bezanya RM35 sejak. Beza RM35 sejak. Nah, mana kamu mau? Kalau teacher ambil yang ini. Ini. Panjang sikit masa. Itu saja untuk praktiskan diri 5.1i. Untuk kelas hari. Untuk praktis komprehensif, teacher ambil soalan nombor 7 dan 10. Soalan nombor 7 dan 10 sebagai kamu punya PBD. Soalan nombor 7 dan 10
Praktis komprehensif muka surat 148 hingga muka surat 149 dan muka surat 150. Oke, PBD. Ini PBD. Mau ambil TP, PBD. Nanti kamu hantar 4 kelas apa nih? Kelas 4 impian. Kelas 4 impian. 4 rajin dan 4 ino ya. Hantar pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.